朋友们，你最近买到的口罩容易破吗？有奇怪的味道吗？有时候甚至戴着口罩也觉得呼吸困难吗？如果有的话，那是你还没有试过 SimplyK 医用级的口罩，它不容易破，没有臭味，小朋友戴着它呼吸也很顺畅。这款口罩没有偷工减料，也不自己乱加料，它不是2层，也不是4层，是根据 MDA 建议的3层式口罩。SimplyK 口罩它的 BFE 和 PFE 过滤效果超过 95%， 强力防护灰尘、烟味、微颗粒，这些都确保你的安全和健康。而且它还有不同的颜色和花色，挂耳式、头戴式，大人小孩都有。马上点击资讯栏的链接，现在就在各大电子商务平台购买 SimplyK 口罩吧。欢迎大家收看和收听这一期的疯人馆。你好，我是馆长蓝志峰。这一期呢也非常特别，我们延续了过去2期请马来领袖。第一期呢就是这个Saudara Sasni，他是西蒙青年团的团长。接下来呢就是 YB Ahmad Nasir， 他是共青团的团长，也是 Johor Bahru JB 的国会议员。而这一期呢我们邀请的呢是 YB Adli Zahari， 我需要做一些简单的一些介绍，可能除了马六甲的朋友之外，可能其他非马六甲的朋友不太熟悉他。他今年50岁，他是 Bukit Katil 的州议员，同时呢他也是诚信党的全国总裁政以及马六甲的西盟主席。那么他之前呢是马六甲的首席部长，就是从2018年这个2018年的这个大选之后呢，然后到今年的不是今年，应该是去年的这个3月当喜来登政变之后呢，那么这个政权被推翻了。那么他现在是马六甲的议员。OK, selamat datang YB. Apa khabar YB? Khabar baik, sehat. Okey, saya terus ke soalan. Okey, soalan pertama mengenai politik Melayu dan politik nasional. Jadi bagi masyarakat Tionghoa, kami tak dapat baca ataupun tak dapat ikut apa yang sedang berlaku dan akan berlaku dalam ketiga-tiga parti Melayu utama di negara kita, iaitu UMNO, PAS dan Bersatu. Apa sebenarnya sedang berlaku antara ketiga-tiga parti ini? Jadi pertamanya saya ucapkan salam sejahtera dan terima kasih kerana menjemput saya untuk sama-sama bertukar-tukar pandangan tentang apa yang berlaku dalam negara kita. Jadi merujuk kepada soalan tadi, kita boleh melihat bahawa kerjasama tiga parti Melayu ini, UMNO, Bersatu dan juga PAS, dan kita tahu bahawa sebenarnya semua parti politik yang berteraskan kepada Melayu ini memang berusaha untuk mendapatkan kuasa, dan masing-masing sebenarnya memang mempunyai suatu percaturan politik di mana kerjasama yang mereka buat itu terasnya adalah untuk memastikan bahawa masing-masing mempunyai kuasa. Dan kita tahu macam Bersatu, dia adalah seperihan daripada UMNO itu sendiri. Jadi sudah barang pasti pertembungan antara Bersatu dengan UMNO itu sentiasa akan wujud. Walaupun dia di atas nama Kerjasama Melayu, tetapi dia sebenarnya adalah pertembungan Melayu untuk mendapatkan kuasa. Begitulah juga dengan PAS. Kita tahu PAS sejarahnya begitu panjang, bertembung dengan UMNO, berbeza pandangan, tetapi akhirnya mereka seolah-olah bekerjasama itu semata-mata untuk mencari ruang untuk lebih mendapatkan kuasa. Sebab itu kalau ditanya kepada saya tentang kerjasama itu, sebenarnya kerjasama itu adalah kerjasama bagi masing-masing mempunyai agenda masing-masing. PAS dengan agendanya untuk melebarkan lagi pengaruh politiknya. Bersatu, parti yang baru, serpihan daripada UMNO, mencari ruang untuk kembali berkuasa dalam konteks politik Malaysia. Dan UMNO yang sudah hilang kuasa daripada Pakatan Harapan itu memang mencari ruang. Kaedah yang digunakan oleh UMNO adalah untuk melemahkan Pakatan Harapan. Caranya adalah dengan bekerjasama dengan boleh katakan musuh politik dia seperti PAS itu untuk mendapatkan kuasa. Jadi sebenarnya kerjasama itu adalah kerjasama untuk masing-masing bersaing bagi memperkuatkan parti, bagi mendapatkan kuasa politik di Malaysia itu. Jadi hubungan mereka adalah kawan ke atau lawan, ataupun susah nak buat satu definasi? Dia sebenarnya tidak sebagai kawan, kerana
kita tahu bahawa pertembungan politik terutamanya di kalangan parti-parti Melayu ini sebenarnya kalau kita lihat UMNO itu sendiri mempunyai sikap menjadi parti yang dominan kerana kita tahu bahawa UMNO dengan slogannya Hidup Melayu, mereka merasakan bahawa perlu ada satu parti yang dominan. Sebab itu walaupun mereka boleh berkawan dalam tempoh yang singkat tetapi sebenarnya mereka akan sentiasa berlawan. Kerana kalau kita lihat kerjasama PAS dan juga UMNO itu dapat bertahan hanya 1 tahun saja dan akhirnya kerjasama itu menjadi renggang. Kalau dulu jadi kawan, sekarang jadi lawan. Begitulah juga dengan Bersatu, peringkat awal menjadi lawan kepada UMNO dan juga PAS, tapi oleh kerana mahu kekal sebagai parti Melayu dan kononnya di atas penyatuan Melayu itu mereka menjadi kawan sementara ya 1 tahun dan selepas itu sekarang kita boleh lihat mereka kembali berlawan. Jadi bagaimana masyarakat Melayu secara amnya melihat ketiga-tiga parti Melayu ini? Adakah mereka berasa confused ataupun keliru berkaitan dengan hubungan antara tiga-tiga parti Melayu ini ataupun bagi masyarakat Melayu secara amnya mereka tak berapa kisah sangat sebab ketiga-tiga parti ini merupakan parti Melayu. Apakah pandangan YB ataupun daripada pembacaan YB? Memanglah kalau kita lihat orang Melayu mengharapkan bahawa bangsa mereka akan bersatu padu kerana mereka yakin bahawa kalau mereka mempunyai kepimpinan yang bersatu, dia akan dapat memberikan impak yang baik. Itu memang harapan orang Melayu. Tetapi sebenarnya parti-parti politik ini tidak ke situ. Walaupun suara apa yang mereka ucapkan untuk penyatuan tetapi kita boleh lihat dari segi sikap macam saya sebut tadi, UMNO kekal mahu menjadi parti Melayu yang dominan dan sudah barang pasti cabarannya adalah kepada PAS dan juga Bersatu. Satu parti baru mahu juga menguatkan pengaruh politik dia. Sebab itu kalau kita lihat parti-parti ini walaupun secara asasnya kita lihat mereka bekerjasama tetapi orang Melayu secara asasnya sebenarnya sudah kecewa kerana mereka melihat bahawa dalam penyatuan Perikatan Nasional yang terbaru ini kita melihat parti-parti Melayu ini bergabung. Tetapi kita boleh lihat kesan daripada apa yang berlaku pada negara kita, sama ada kesihatan kita, sama ada ekonomi kita, sama ada isu-isu melibatkan kumpulan B40, M40 kita memang semakin teruk. Jadi sebenarnya orang Melayu yang dia mahu bukan sahaja penyatuan itu, tapi sebenarnya orang Melayu mahu adalah kehidupan yang lebih baik, itu saja. Jadi memang mereka mengharapkan pemimpin mereka memberitahu bahawa untuk jadi mendapat kehidupan yang lebih baik mesti ada penyatuan Melayu. Tapi hari ini kalau kita lihat penyatuan Melayu wujud, tetapi sebenarnya kehidupan mereka lebih buruk. Kerana apa? Kerana penyatuan itu adalah penyatuan yang bukan penyatuan yang mempunyai asas yang kukuh. Kerana penyatuan yang paling penting adalah penyatuan berasaskan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang melibatkan integriti yang tinggi. Dalam isu ni adakah sesetengah pihak mungkin daripada DAP dan juga daripada beberapa pemimpin daripada Pakatan Harapan mereka membincangkan jajaran baharu politik antara UMNO, PAS bersatu dengan Pakatan Harapan. Adakah jajaran baharu politik ini akan terbentuk ataupun itu cuma slogan ataupun omong kosong saja? Memanglah kalau kita lihat sebenarnya orang menyebut tentang jajaran politik dalam negara kita, tapi sebenarnya kalau kita lihat demokrasi dalam negara kita ini sudah tertinggal jauh berbanding dengan rakan-rakan kita seperti mana Indonesia, Thailand dan seumpamanya. Kerana kalau kita lihat demokrasi kita ini selalunya demokrasi hitam dan putih. Siapa yang menang pilihan raya dikira putih dan siapa yang kalah dikira hitam. Sebenarnya kita sudah jauh daripada asas demokrasi yang tulen. Sebenarnya sepatutnya kita ini menang atau kalah, kita sepatutnya membangunkan negara kita. Saya ambil satu contoh yang paling mudah. Selalunya kalau kita lihat wakil rakyat pembangkang itu, mereka dinafikan hak sebagai seorang wakil rakyat. Dan ini banyak berlaku. Dan bila kita dulu mentadbir juga, banyak pembaharuan-pembaharuan yang cuba kita dekatkan balik demokrasi. Saya ambil satu contoh adalah peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang. Kita boleh lihat dulu macam di Melaka itu berpuluh tahun wakil rakyat pembangkang langsung tak diberikan peruntukan.
Tapi bila kita mentadbir, kita mula memberikan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang kerana dia adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Dia sebahagian daripada kerajaan. Sebab itu kalau kita lihat sama ada kita mahu mewujudkan jajaran baru ataupun kerjasama baru, tetapi bagi saya yang paling penting adalah kita membina satu demokrasi yang lebih matang dalam negara kita. Istilah itu bagi saya tidak penting, tetapi bagaimana usaha kita supaya demokrasi kita lebih matang dan kita sebenarnya selepas daripada pilihan raya semua orang mempunyai satu tanggungjawab dalam memajukan dan membangunkan negara kita. Tapi nampaknya masih ada pemimpin tak kira daripada Pakatan Harapan ataupun daripada pihak sebelah, contohnya sesetengah pemimpin daripada UMNO, mereka cuba nak bangkitkan ini jajaran baru politik. Adakah dalam pemikiran mereka, mereka berasa jajaran baru politik ini workable? Maksudnya dia boleh dilancarkan, boleh diteruskan. Adakah ini menjadi satu topik utama dalam perbincangan Pakatan Harapan, khususnya pimpinan Pakatan Harapan, ataupun dalam mesyuarat ataupun tak kira secara formal ke ataupun tak formal, jajaran baru politik ini bukan isu utama bagi pimpinan Pakatan Harapan? Dia sebenarnya kalau pada pandangan saya lah, jajaran baru yang dibawa oleh UMNO itu tidak dapat dibuktikan keikhlasannya kerana kalau kita lihat UMNO walaupun banyak pandangan mengatakan bahawa dia tak boleh kerjasama dengan Perikatan Nasional, tapi UMNO kekal sehingga hari ini adalah sebahagian daripada kerajaan itu. Cuma dia banyak timbulkan masalah kepada kerajaan Perikatan Nasional ini kerana bagi UMNO kalau kerajaan Perikatan Nasional ini gagal, maka rakyat akan memilih selain daripada itu. UMNO akan pastikan bahawa kerajaan Perikatan Nasional itu gagal kerana itulah peluang politik yang ada pada dia. Sebab itu bagi saya kalau UMNO bersungguh mahu membina satu jajaran baru, maka dia sepatutnya sudah bertindak kepada kerajaan yang sedia ada kerana dia tahu bahawa kerajaan ini gagal. Dan kita boleh lihat pemimpin-pemimpin utama UMNO itu sudah bersuara tentang kegagalan kerajaan, tetapi dia masih lagi dalam kerajaan yang gagal itu dan paling tidak bertanggungjawab bagi saya dalam konteks UMNO ini, dia duduk dalam kerajaan itu dan dia mengatakan bahawa kerajaan itu seolah-olah bukan sebahagian daripada kerajaan. Bagi saya ini tidak punya tanggungjawab. Sebab itu kalau kita mahu membina jajaran politik baru, kita mesti mempunyai nilai-nilai yang baru. Kita tak boleh membina satu jajaran politik baru dengan nilai-nilai yang lama, mahu jadi dominan. Itu tidak boleh. Isu-isu melibatkan perkauman, isu melibatkan agama itu masih lagi dominan diguna pakai. Dan saya tak fikir itu boleh membina satu jajaran baru. Sebab itu bagi kita di Pakatan Harapan memang kita bincangkan tentang apa yang kita sebut sebagai kerjasama politik ataupun kita sebut sebagai satu kemah besar politik di mana kita harus membangunkan satu politik yang mempunyai kerjasama yang lebih besar berbanding dengan apa yang telah kita buat dalam Pakatan Harapan. Sebab itu memang kita membawa aspirasi ini dan kita sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak, tetapi dengan satu syarat bahawa mereka mesti mempunyai nilai-nilai yang dimahu oleh Pakatan Harapan itu sendiri. Jadi apakah kemungkinan PAS membelakangi Bersatu dan balik ke pangkuan UMNO dan memperkukuhkan muafakat nasional yang sebelum ini PAS dengan UMNO bersungguh-sungguh untuk membentukkan kononnya penyatuan umat? Adakah muafakat nasional pada masa ini, pada saat ini sudah lenyap dan Perikatan Nasional menjadi satu fokus baru? Apakah pandangan YB? Dia kalau kita lihat PAS ini, saya pun dulu lama dengan PAS ini. Memang PAS dan UMNO itu dia mempunyai pertembungan yang panjang juga selepas daripada dia kerjasama dalam Barisan Nasional sementara dan after that dia keluar daripada Barisan Nasional. Dan kalau kita lihat kerjasama PAS dengan UMNO dalam konteks yang ada pada hari ini, sebahagian kerjasama itu masih wujud, tetapi sebenarnya sebahagian besar daripada kerjasama itu sudah tidak wujud. Kita boleh lihat banyak pertembungan pandangan daripada pemimpin PAS dan juga pemimpin UMNO itu sendiri. Kerana bagi PAS untuk dia berkembang, dia mesti pastikan bahawa UMNO itu tidak dominan. Ini harus kita faham. Sebab untuk PAS berkembang, dia mesti pastikan bahawa UMNO itu semakin lemah. Jadi walaupun kita lihat bahawa PAS boleh bekerjasama dengan UMNO di kala berdepan dengan Pakatan Harapan, kerana dia tahu bahawa kalau Pakatan Harapan terus memimpin dengan nilai-nilai yang baik, bukan sahaja UMNO akan lemah, PAS juga
akan lemah. Jadi dia mengambil kesempatan itu bekerjasama dengan UMNO untuk menjatuhkan Pakatan Harapan, dan bila sudah jatuh maka dia bekerjasama dengan Bersatu, lebih daripada bekerjasama dengan UMNO itu sendiri. Dan UMNO boleh melihat bahawa dia sudah diperalatkan hanya untuk mendapatkan kerajaan. Dan hari ini PAS duduk di belakang Tan Sri Muhyiddin di bawah Perikatan Nasional. Kenapa PAS mahu bekerjasama dengan Perikatan Nasional lebih daripada bekerjasama dengan UMNO? Kerana bagi PAS itulah kuasanya. Kerana bila dia dapat berkuasa dengan Perikatan Nasional, maka dia akan pergi kepada Perikatan Nasional. Dan kalau ditanya saya, apakah PAS boleh pergi kepada UMNO? Boleh, dia akan pergi kepada UMNO kalau dia merasakan bahawa dengan UMNO dia boleh berkuasa. Tetapi cabaran bagi PAS bila dia nak bekerja sama dengan UMNO ialah UMNO masih kekal dengan perangai lama dia, bahawa dia mesti menjadi parti yang dominan. Dan PAS tak mungkin boleh bekerjasama dengan UMNO sebagai parti yang dominan kerana dia akhirnya akan menjadi kecil dan dia tidak akan boleh bersaing dalam politik dalam negara kita. Jadi dalam pengamatan YB, adakah PAS lebih selesa bekerjasama dengan Bersatu sebab Bersatu tak begitu dominan walaupun Bersatu adalah sepihan daripada UMNO. Jadi YB merupakan bekas pesuruhjaya PAS di Melaka. Jadi secara logiknya ataupun apakah pemikiran pimpinan PAS kalau mereka diberi dua pilihan, UMNO dan juga Bersatu. Dalam saat ini, dalam masa ini, apakah pilihan bagi pimpinan PAS? Adakah mereka akan bersama dengan Bersatu ataupun bersama dengan UMNO? Yang ini adalah soalan yang sering ditanya oleh kebanyakan masyarakat Cina yang ikut politik nasional. Apakah sebab bagi mereka tak dapat baca apakah logik ataupun apakah penilaian bagi pimpinan PAS semasa mereka buat pilihan dalam kerjasama dengan mana either pihak sama ada Bersatu ataupun UMNO. Apakah fokus ataupun apakah isu yang jadi pokok bagi pimpinan PAS semasa mereka pilih kawan? Dia kalau kita lihat macam hari ini fokus PAS itu adalah untuk memastikan bahawa kuasa kekal di tangan mereka dan juga kerajaan yang mereka sokong, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itu kalau kita lihat hari ini PAS lebih cenderung kepada Bersatu kerana di situ mereka melihat bahawa mereka boleh kekal berkuasa. Dan kalau kita lihat PAS dia sama ada dia akan pilih Bersatu ataupun akan pilih UMNO, itu sebenarnya bergantung kepada survival politik dia. Sebenarnya PAS ini adalah parti politik yang macam parti politik yang lain juga. Cuma dia menggunakan sentimen agama untuk menarik sokongan orang Melayu supaya mengundi mereka atau menyokong mereka membinakan kuasa itu. Itu yang dia gunakan. Tapi bila dia berkuasa, dia akan memberikan fokus kepada kuasa. Dan sebab itu hari ini kalau kita melihat, kalau ditanya pada hari ini, PAS dia akan memilih Bersatu. Kerana pertama, Bersatu itu tidak dominan. Bersatu bukan parti besar yang boleh yang apa dilakukan oleh UMNO. Tapi kalau dia bekerjasama dengan UMNO, UMNO parti yang dominan. Dan kalau kita lihat politik orang Melayu ini, sebenarnya semua parti ini mempunyai kepentingan kepada kursi yang sama sebenarnya. Masing-masing berebut kursi keperluan dan kursi yang sama. Dan saya fikir parti-parti politik juga begitu. Jadi untuk PAS itu bekerjasama dengan Bersatu atau dengan UMNO, cabarannya adalah itu. Kerana mereka mempunyai kepentingan kepada kursi-kursi yang masing-masing mempunyai kepentingan yang sama. Dan ini cabarannya. Bersatu untuk dia terus hidup dan berkembang, dia mesti dapat kursi-kursi UMNO itu. Begitulah juga PAS. Kalau dia mahu berkembang, dia mesti dapat negeri-negeri yang dikuasai oleh UMNO dan seumpamanya. Jadi ini sebenarnya asas politik dia. Jadi kalau pergi kepada soalan tadi, apakah PAS boleh bekerjasama dengan kedua-duanya kalau dia mempunyai satu. Memang sekarang ini formula PAS adalah mahu bekerjasama dengan kedua-duanya supaya dia mempunyai satu formula mendapat sokongan daripada Bersatu dan juga kepada UMNO. Tapi cabaran itu saya fikir itu agak mustahil kerana UMNO masih lagi merasakan bahawa mereka memang parti yang agak besar dan dia dominan dan dia tidak mungkin boleh membenarkan sama ada PAS ataupun Bersatu itu berkembang. Kerana kalau Bersatu itu berkembang dan PAS itu berkembang, yang akan mengecil adalah UMNO itu sendiri. Jadi politik ini sebenarnya saling bertentangan. Dan sebab itu kalau kita tengok, kita jadi pelik kenapa sekejap dia berkawan, sekejap
dia berlawan, sekejap dia tak sama. Jadi memang di kalangan masyarakat tu merasakan bahawa uh, seolah-olah ada macam mana dia orang ni punya politik dan juga takrifan kepada politik yang mereka laksanakan. Tapi macam saya sebut tadi, asas mereka adalah kuasa. Apa sahaja yang memberikan mereka kuasa akan mereka lakukan. Dan mana option yang paling baik untuk mereka berkembang dan lebih berkuasa. Okey, saya tanya satu soalannya hypothetical. Katakan parlimen bubar hari ini. Kita bincang senario buat masa kini lah. Ya, Parlimen bubar bagi PAS, apakah mereka akan bekerjasama dengan UMNO ataupun bersatu? Sebab UMNO sudah buat ketetapan dalam dalam Perhimpunan Agung UMNO bahawa mereka akan berpisah selepas parlimen berbubar. Jadi katakan besok, bukan besok, hari ini parlimen bubar, jadi dalam masa 60 hari akan mengadakan pilihan raya. Jadi buat masa kini, apakah penilaian PAS? Adakah mereka akan bersama dengan Bersatu ataupun bersama dengan UMNO? Ataupun mereka tak akan buat satu ketetapan yang jelas? dia sebenarnya secara asasnya PAS dia akan bekerjasama dengan Bersatu untuk menghadapi pilihan raya. Kerana dia sukar untuk bekerjasama dengan UMNO dalam konteks pilihan raya kerana masing-masing mempunyai kepentingan yang sama kepada masyarakat yang sama. Contohnya macam di Terengganu, UMNO pun nak negeri tu. Dan UMNO pernah mengalahkan PAS, PAS pernah mengalahkan UMNO. Jadi masing-masing mempunyai peluang dan dia tidak akan memberikan satu peluang kepada orang lain sedangkan dia punya peluang. Macam tu juga kalau kita lihat di Kelantan. Walaupun PAS sudah memerintah lama, tetapi banyak isu-isu di Kelantan itu yang memberi peluang kepada parti-parti politik yang lain, sebab Kelantan itu politiknya 20-30 tahun dia akan berubah. Masyarakat sentiasa tidak berpuas hati dan kita tahu banyak isu-isu yang melibatkan kemiskinan masyarakat, infrastruktur yang tidak seimbang, apatah lagi agihan ekonomi yang sekarang ini dalam kerajaan agihan ekonomi itu bukan lagi masalah pada UMNO, pada Perikatan Nasional, PAS sendiri yang memerintah. Jadi kalau agihan ekonomi tak seimbang, agaknya akan membangkitkan isu-isu ini. Sebab itu bagi saya, kalau PAS bekerjasama dengan UMNO, yang menjadi masa adalah PAS. Kerana UMNO macam saya sebut, dia kekal mahu dominan, dia kekal mahu menguasai majoriti daripada kursi-kursi yang dia menang dalam pilihan raya yang lalu, dan peluang dia lebih baik kalau dia bekerjasama dengan PAS. Sebab itu kalau kita lihat teori PAS bekerjasama dengan UMNO ni menguntungkan UMNO. Kerana kita boleh lihat dalam pilihan raya kecil kebanyakan pilihan raya kecil itu tidak ada satu pilihan raya yang diberikan kepada PAS atas semangat kerjasama, tak ada. Semuanya memenangkan UMNO dan PAS tahu itu. Tapi untuk mengalah Pakatan Harapan memang dia bekerjasama, tetapi bila dia sudah mendapat kerajaan, maka PAS memanfaatkan kerjasama dengan Bersatu untuk dia jadi lebih kuat dan lebih besar. Bagaimana YB melihat slogan ataupun seruan penyatuan umat, penyatuan Melayu yang disarankan oleh UMNO dan PAS? Dan adakah amanah berasa tertekan khususnya pimpinan Melayu dalam amanah, kerana amanah bersaing dengan PAS dan juga amanah merupakan sebuah parti Melayu. Jadi adakah amanah berasa tertekan semasa penyatuan umat slogan ini dilaungkan? Kita tahu bahawa memanglah di kalangan orang Melayu, sebahagian daripada orang Melayu itu memang mengharapkan bahawa pemimpin-pemimpin Melayu itu dapat bersatu. Dengan bersatu itu kuasa politik itu jadi lebih kuat dan mereka boleh memberikan manfaat kepada orang Melayu. Ini persepsi sebahagian daripada orang Melayu. Sebab itu bila politik ini jadi begini sehingga hari ini dengan penyatuan Melayu, betul parti-parti politik ini dapat bersatu dan mereka dapat kerajaan melalui Perikatan Nasional. Tapi hari ini kita boleh melihat walaupun atas nama penyatuan ummah, atas nama perpaduan Melayu, perpaduan Islam itu, tapi kita boleh melihat bahawa politik penyatuan itu akhirnya berakhir dengan sentiasa berantakan dan politik itu sentiasa serang menyerang dan kerajaan itu sentiasa tidak stabil. Yang akhirnya kesannya adalah kesan kepada ekonomi orang Melayu itu juga. Kita boleh melihat bahawa dalam sejarah orang Melayu, penyatuan Melayu inilah yang menyebabkan orang Melayu paling buruk sekali. Golongan M40 ramai yang berpindah kepada B40, pendidikan jadi lebih buruk. Hatta institusi agama pun sebenarnya bukan kata kuil ataupun
kita punya tempat-tempat ibadah itu tak boleh beribadah. Orang Islam sendiri pun menghadapi masalah dalam kerajaan Islam itu sendiri. Maknanya penyelesaian itu bukan berasaskan kepada penyatuan. Penyatuan itu sebenarnya sebahagian orang Melayu mempunyai kesedaran bahawa itu hanyalah retorik untuk membangkitkan semangat bagi mendapatkan kuasa. Sebab itu amanah, kalau ditanya pada amanah, saya sebenarnya tidak terkesan kerana amanah ini mempunyai satu nilai politik yang berbeza. Kerana bagi kita, bagi sama ada membantu kaum kita ini bukanlah satu yang salah. Dia adalah satu perkara yang lumrah. Orang Melayu mahu membantu orang Melayu, orang Cina mahu membantu orang Cina, orang India mahu membantu orang India. Tetapi dalam amanah ini yang kita bawa adalah politik kita berasaskan kepada nilai. Jadi kalau kita boleh membawa nilai-nilai yang baik, jadi nilai-nilai yang baik ini akan dapat menyatukan, memberikan satu kebaikan kepada bangsa itu sendiri. Dan nilai yang baik ini bukan sahaja dapat dikongsi oleh orang Melayu, tetapi nilai yang baik ini boleh dikongsi oleh bangsa-bangsa yang lain. Saya ambil satu contoh, dalam amanah selalunya antara yang ditekankan ialah tentang kerajaan yang baik, yang selalu kita gunakan sebagai good governance. Sebab itu bila kita mentadbir Melaka sebagai contoh, ini adalah teras-teras yang cukup penting. Kita mesti berintegriti, penjimatan kepada wang kerajaan, fokus kita adalah kepada rakyat. Jadi kalau kita boleh membangunkan kerajaan yang baik, maka dia akan memberikan satu kesan yang baik, bukan sahaja kepada orang Melayu, tetapi kepada bangsa-bangsa yang lain. Sebab itu kita tidak punya kebimbangan tentang, kerana kita bukan membawa apa yang kita sebut sebagai hidup Melayu, tapi apa pengisiannya. Begitulah juga dengan penyatuan ummah. Tetapi apa pengisian dan konten dan apa yang harus kita lakukan. Sebab itu kita tidak ada kebimbangan dalam amanah. Bagi kita, politik nilai ini adalah sesuatu yang cukup penting. Mungkin hari ini bukan majoriti orang Melayu boleh terima, tetapi sebenarnya apa yang nak dibawa oleh amanah itu sebenarnya, kalau kita mempunyai nilai-nilai yang baik dan kita terapkan dalam pelaksanaan kepimpinan orang Melayu itu juga, dan juga pendidikan itu sendiri dipertingkatkan, maka nilai-nilai yang baik ini dapat dikongsi dan orang Melayu itu sendiri menjadi satu bangsa yang mempunyai satu nilai yang tinggi. Mungkin hari ini politik itu, politik nilai ini tidak menguasai keseluruhan orang Melayu, tetapi saya yakin bahawa sedikit demi sedikit politik nilai ini boleh diterima oleh masyarakat Melayu itu sendiri. Jadi apakah perbezaan yang paling ketara antara amanah dan PAS? Sebab bagi sesetengah masyarakat Cina, kami mengharapkan bahawa amanah lebih progresif dapat menggantikan PAS yang kononnya konservatif. Dan tadi YB sebut nilai-nilai yang baik, nilai sejagat yang boleh dipaparkan oleh amanah. Jadi apakah perbezaan utama antara amanah dan PAS? Sebab kedua-dua parti Melayu ini juga berteraskan agama. Adakah statement saya betul? Kalau tak betul, sila betulkan. Dia memang, kalau kita lihat, memang PAS adalah dasarnya Islam dan amanah juga mempunyai dasar Islam. Cuba bezanya, PAS merasakan bahawa mereka yakin bahawa dengan kaedah hukum, dia boleh memastikan bahawa masyarakat kita lebih berjaya. Tetapi bagi amanah, yang paling penting adalah politik kita berasaskan nilai. Sebab itu amanah kebanyakannya membawa konsep nilai-nilai yang baik. Macam saya dulu bila memimpin, saya sebut bahawa kerajaan yang berasaskan kepada Islam, dia mesti menghilangkan kelaparan, menghilangkan kejahilan dalam konteks pendidikan dan menghilangkan kedukaan dalam konteks keselamatan rakyat. Ini fokus amanah. Mungkin berbeza dengan PAS, kerana bagi PAS konteksnya adalah lebih kepada perundangan. Dia mahu membawa RU 355 dalam konteks dia merasakan bahawa dengan pelaksanaan hudud itu akan dapat menyelesaikan semua masalah masyarakat. Tetapi bagi amanah sebenarnya nilai-nilai yang baik itu. Kerana bagi amanah, bila kita membawa satu politik nilai, dia bersifat universal. Dia bukan sahaja boleh dilaksanakan oleh masyarakat Islam, tetapi dia boleh dikongsi oleh masyarakat pelbagai dan majmuk dalam negara kita. Mungkin dalam tempoh yang singkat, mungkin kita tak dapat melihat perbezaan itu, kerana amanah pun dapat memimpin negeri itu di Melaka itu dalam tempoh 22 bulan. Tapi saya fikir untuk tempoh yang panjang, sebenarnya kalau amanah itu diberikan lebih banyak ruang, dia sebenarnya boleh membawa politik nilai itu untuk kebaikan
masyarakat, utamanya masyarakat majmuk dalam negara kita. Tadi YB sebut banyak tentang nilai, tapi bagi kebanyakan rakyat jelata, nilai itu terlalu apa nama kata terlalu untangible, tak dapat rasa, tak dapat sentuh. Tapi bagi kebanyakan parti politik, mereka adalah merebut kuasa dan juga pangkat. Jadi bagaimana apa tu amanah melihat kuasa dan juga pangkat, walaupun ini merupakan satu benda yang penting, yang a real issue for political party. Memanglah kalau kita lihat ya, masyarakat secara umum merasakan bahawa semua orang-orang politik itu yang dia kejar adalah pangkat, kedudukan, status, lepas tu kekayaan dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan rakyat kerana itu pandangan mereka kepada semua orang politik. Sebab itu bila kita macam di Melaka, bila kita memerintah Melaka itu, sebenarnya banyak nilai-nilai baru yang kita bawa. Sebagai satu contoh macam kerajaan bila kita memimpin Melaka itu, yang kita fokuskan adalah bagaimana kerajaan itu boleh disemak imbang oleh kerajaan juga. Sebab itu kita di Melaka kita mempunyai Melcat sebagai satu contoh. Di mana Melcat itu dia boleh mempersoalkan ketua menteri. Dan begitulah juga dengan kita boleh melihat bila kita mendapat kuasa, kita memanfaatkan kuasa itu untuk kepentingan rakyat. Macam tadi betul, saya tak nafikan bahawa nilai susah sebab semua orang merasakan bahawa semua pemimpin politik mengatakan, oh kami telah memberikan manfaat kepada rakyat, sudah memberikan yang terbaik kepada rakyat. Memang macam saya ambil satu contoh macam politik PAS juga. Dikala dia memimpin, dia mengatakan bahawa oh tanpa cukai kita boleh memimpin negara, tak perlu ada cukai. Tapi bila dia pimpin, dia takkan boleh melakukan apa yang dia sebut. Itu sebab kita di peringkat amanah itu sendiri sebenarnya memang cabaran kita adalah untuk meyakinkan rakyat. Tapi untuk tempoh singkat mungkin sukar untuk rakyat buat perbandingan. Tetapi saya yakin untuk tempoh jangka masa panjang, rakyat mungkin boleh menilai bagaimana kemampuan pemimpin-pemimpin amanah dalam mentadbir negeri dan juga dalam mentadbir negara. Mungkin 22 bulan kita di Melaka itu mungkin boleh jadi beberapa kayu pengukur bagi menilai bagaimana kepimpinan amanah itu memimpin negeri. Dan macam saya sebut, nilai-nilai yang baik, good governance, kerajaan yang baik dari segi integriti itu mungkin boleh dinilai oleh rakyat dalam tempoh itu. Okey, balik pada UMNO dan juga PAS, sebab UMNO dan PAS sering diibaratkan sebagai dua gajah, walaupun kalau dua gajah ni bergaduh, pelanduk akan mati di tengah-tengah. Jadi dalam senario politik UMNO dan PAS bergaduh, siapa akan menjadi mangsa? Siapa yang akan jadi pelanduk yang malang itu? Adakah Amanah akan mendapat faedah ataupun parti-parti Pakatan Harapan akan mendapat bonus sekiranya perpecahan UMNO dan PAS berlaku? Dia kalau kita lihat dalam politik Malaysia ini, sebenarnya memang kita di Pakatan Harapan ini sentiasa berusaha untuk membina satu politik baru dalam negara kita. Dan kalau kita lihat kepimpinan Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar pun ada menyebut tentang reform. Tapi memanglah bukanlah satu benda yang mudah untuk kita reform politik dalam negara kita. Jadi politik pergaduhan ini, kalau kita lihat di Malaysia ini, sentiasa panas saja politik kita. Tapi saya yakin bahawa ini adalah transisi kepada politik kita yang lebih matang. Kerana bila kita, kalau kita lihat macam PAS dengan UMNO, bergaduh lama, lepas tu berbaik, lepas tu mula bergaduh balik. Tapi sebenarnya kita tengah mencari satu formula politik yang baru untuk Malaysia. Dan saya yakin ini adalah proses transisinya. Dan kalau saya boleh ambil satu contoh macam Indonesia selepas kejatuhan Golkar dan juga kejatuhan Suharto, kita boleh melihat bahawa Indonesia juga menghadapi satu transisi ataupun satu proses politik yang agak ucak-kacir juga. Dan kita boleh melihat macam B.J. Habibie bila jadi Presiden Indonesia 1 tahun setengah saja dan bertukar kepada orang lain. Sebab rakyat masa itu sentiasa tak berpuas hati dengan apa yang berlaku. Macam tu juga dalam Malaysia. Kita Pakatan Harapan 22 bulan saja dan politik itu sudah mula berubah. Dan dalam tempoh 1 tahun kita boleh melihat bahawa kerajaan yang sedia ada pun
sudah disebut-sebut sebagai kerajaan gagal dan tak dapat berfungsi sebagai kerajaan yang kukuh. Sebenarnya kita sedang melalui satu proses transisi di mana rakyat mahukan perubahan. Tetapi pemimpin-pemimpin politik masih kekal mahu politik lama itu dikekalkan. Macam saya sebut politik hitam putih. Sedangkan kita sepatutnya pergi kepada satu politik yang lebih demokratik. Sebab itu kalau kita lihat macam sekarang ini, kita kalau boleh kita nak bawa politik kita kepada demokrasi tulen balik. Kita tak boleh duduk dalam keadaan darurat, kita tak boleh duduk dalam keadaan kerajaan yang minoriti, kita tak boleh duduk dalam kerajaan walaupun dia perpaduan ummah, perpaduan Melayu tetapi gaduh juga sesama dia. Kita tak boleh duduk dalam persepsi-persepsi itu. Kita kena duduk dalam kerajaan yang betul-betul real, yang mana dia menguruskan berasaskan kepada demokrasi tulen. Seimbang dan imbang mesti berlaku dan proses ini mesti sentiasa ada dalam sistem kita. Sebab itu saya sebenarnya lebih cenderung kepada suatu kerajaan yang proses demokrasi dia dibuat secara adil. Dan sebenarnya banyak perubahan yang harus kita buat. Saya sendiri pun sebahagiannya tak mampu bila saya jadi kerajaan. Tetapi kita mesti ada upaya itu dan mesti sentiasa berusaha untuk mendapat satu demokrasi yang lebih tulen. Dan saya yakin itu lebih baik untuk rakyat di Malaysia ini. Jadi pandangan YB ini adakah berkongsi dengan pimpinan Pakatan Harapan yang lain? Apakah pandangan mereka dalam isu ini ataupun mereka tak berapa peduli sangat? Apakah perbualan antara pimpinan Pakatan Harapan semasa isu ini timbul? Adakah mereka berasa kita perlu juga menerapkan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang bagus dalam mentadbir negeri masing-masing dan juga mentadbir kerajaan pusat kalau diberi peluang sekali lagi? Memanglah kalau kita lihat cabaran kepada kita bukanlah mudah. Kerana kalau kita sudah mendapat kuasa, kadang-kadang kita lupa janji ataupun apa yang harus kita lakukan, perubahan kepada sistem demokrasi kita. Kerana sebenarnya kita bukan tidak mempunyai contoh. Kita ada contoh negara-negara maju yang mempunyai demokrasi yang lebih baik dan apa yang mereka bincangkan adalah lebih fokus dan bagaimana mereka melihat wakil rakyat itu dalam konteks demokrasi kita macam ahli-ahli parlimen kita. Kita boleh melihat ahli-ahli parlimen pembangkang dengan ahli parlimen kerajaan sentiasa kita boleh melihat peruntukannya tak sama, layanannya tak sama, sedangkan itu sebahagian 222 orang ahli parlimen adalah ahli parlimen sebuah kerajaan yang harus membentuk sebuah negara. Jadi sebenarnya ini yang harus kita fikirkan. Dalam Pakatan Harapan sebenarnya benda ini saya yakin generasi Pakatan Harapan mungkin mempunyai keinginan untuk melakukan ini. Sebab kalau kita lihat mungkin kita tidak ada contoh politik sebelum daripada ini. Sentiasa kita berbala dan sebagainya. Tapi untuk ke depan saya yakin bahawa proses transisi ini akan ada penambahbaikan kepada demokrasi kita. Dan saya memang cukup positif bahawa satu hari nanti Malaysia akan mempunyai satu proses demokrasi yang lebih tulen dan semua orang berfikir bagaimana untuk membangunkan negeri dan juga negara kita. Kita lihat walaupun Pakatan Harapan merupakan gabungan politik yang mewakili pelbagai kaum, tetapi majoriti penyokong Pakatan Harapan adalah kaum bukan Melayu seperti kaum Cina dan juga kaum India, dan kerusi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan kebanyakannya di kawasan bandar dan bahagian barat Semenanjung. Contohnya Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Jadi bagaimana dengan sambutan masyarakat Melayu terhadap Pakatan Harapan? Adakah mereka masih melihat Pakatan Harapan ini terlalu DAP Cina, ataupun mereka masih tak dapat menerima idea-idea dan nilai-nilai murni yang dibawa oleh Pakatan Harapan, ataupun mereka terlalu selesa dengan UMNO PAS, selesa dengan formula dulu-dulu? Dia kalau kita lihat bila kita Pakatan Harapan mentadbir dan memanglah kita memang mempunyai persepsi bahawa Pakatan Harapan ini tidak mempunyai sokongan di kalangan orang Melayu. Dan sebenarnya kalau kita lihat orang Melayu sendiri pun mempunyai banyak pandangan juga. Sebahagian kalau kita rasa UMNO itu dominan pun kepada orang Melayu pun, sokongan kepada UMNO pun tidaklah mempunyai satu majoriti yang terlalu kuat di kalangan orang Melayu. Kerana orang Melayu ni berpecah kepada sokongan mereka kepada UMNO, kepada PAS, kepada Bersatu, kepada Amanah.
dan juga kepada PKR sendiri dan juga kepada dan sebagai orang Melayu juga cenderung juga kepada DAP walaupun angka itu terlalu kecil. Tetapi sebenarnya kita boleh melihat bahawa ini politik politik orang Melayu sendiri kerana orang Melayu itu kalau kita tengok dalam konteks UMNO itu dia tak puas hati dia tubuh parti dia tubuh parti Melayu. Sebenarnya UMNO antara parti Melayu yang berpecah juga dan PAS juga ada parti Melayu yang kalau kita lihat Amanah adalah sebahagian daripada PAS yang berpecah yang tidak mempunyai satu pandangan yang sama dan akhirnya dia berakhir dengan perpecahan. Dan PAS pun bukan sekali dia berpecah, dia pernah pecah dengan Berjasa, pernah pecah dengan Hamim dan seumpamanya. Begitulah juga UMNO dengan semangat 46, lepas tu dengan wujudnya bersatu dan UMNO itu sendiri pun UMNO baru tu hasil daripada perpecahan UMNO itu sendiri. Itu sebab kalau kita lihat dalam konteks ini mungkin kita merasakan bahawa perpecahan dalam konteks itu adalah suatu yang memberikan manfaat kepada rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, tapi saya yakin bahawa fokus kita dalam Pakatan Harapan itu adalah bagaimana kita boleh menyatukan kembali orang Melayu itu, kerana dengan kewujudan Kerajaan Perikatan Nasional itu orang Melayu secara tidak langsung tahu bahawa penyatuan ummah dan atas nama agama itu sebenarnya tidak memberikan manfaat kepada mereka, kerana manfaat kepada orang Melayu itu dia mesti datang daripada kerajaan yang mempunyai satu tanggungjawab. Dan saya fikir saya ambil satu contoh pengalaman kita mentadbir di Melaka. Kita pernah buat kajian dengan sebuah universiti juga pada Januari tahun 2020 sebelum kita jatuh. Sokongan orang Melayu kepada Pakatan Harapan di Melaka. Daripada kajian kita menunjukkan bahawa sebahagian tempat itu sokongan orang Melayu kepada Pakatan Harapan itu sehingga 57%. Itu menunjukkan bahawa kalau dasar-dasar yang baik yang boleh diterima oleh Melayu, distribution itu sampai kepada mereka. Kerana orang Melayu selama ini, terutamanya di Pantai Barat, mereka tidak ada perbandingan melainkan di Selangor. Itu sebab kalau kita lihat, bila Pakatan Harapan memimpin negeri itu, dia dapat sokongan yang tinggi. Selangor, majoriti orang Melayu menyokong Pakatan Harapan, bukan majoriti orang Melayu menyokong UMNO. Itu sebab kita masih boleh kekal dan ada kursi-kursi yang majoriti Melayu kita boleh menang seperti Shah Alam dan seumpamanya. Itu sebab kalau kita melihat, kalau kita berkuasa, sebenarnya kita boleh memenangi hati rakyat terutamanya orang Melayu. Sebab itu orang Melayu ini macam di Melaka, kebimbangan dia adalah dia tidak dapat membuat perbandingan. Sebab itu sentimen ketakutan dia hilang kuasa politik Melayu lebih besar daripada realiti kehidupan. Tetapi bila dia terima realiti kita memimpin itu, dia akan berubah. Itu sebab macam saya sebut tadi, kita pernah buat kajian, sebahagian tempat di Melaka itu kecenderungan orang Melayu kepada kita sehingga 57%. Dan secara purata dia meningkat daripada sebelum pilihan raya iaitu 29% kepada 35%. Jadi menunjukkan bahawa kalau kita mempunyai satu upaya pentadbiran yang baik, orang Melayu boleh berubah menyokong Pakatan Harapan. Jadi bagaimana YB melihat kekuatan Amanah di bahagian timur, contoh khususnya Kelantan dan Terengganu, sebab kedua-dua negeri ini merupakan kubu kuat PAS dan Amanah pada pilihan raya yang lepas tak dapat kerusi di tak kira Parlimen ataupun DUN di Kelantan dan juga Terengganu. Adakah kedua-dua negeri pantai timur ini masih merupakan kubu kuat PAS ataupun UMNO mula menunjukkan kekuatannya? Dia kalau kita lihat Amanah dikala dia lahir, dia tubuhkan pada tahun 2015 itu, model politik yang dibawa oleh Amanah ini bukanlah mudah untuk diterima oleh orang Melayu, apatah lagi untuk dibawa oleh pemimpin-pemimpin Amanah itu sendiri, macam saya sebut tentang politik nilai itu. Jadi bila terutamanya di Pantai Timur macam Kelantan, Terengganu, jadi persaingan Amanah dengan PAS itu masih lagi banyak persamaan kerana orang Amanah itu adalah orang PAS. Jadi hujahnya masih hujah yang sama. Jadi fokusnya masih fokus yang sama tentang politik itu. Jadi PAS sebagai sebuah kerajaan memanglah mereka mempunyai satu kelebihan yang cukup besar. Itu sebab dalam pilihan raya yang lalu sebenarnya rakyat sudah menolak Barisan Nasional. Tetapi rakyat paling bimbang kalau mereka tidak menyokong PAS, maka Barisan Nasional akan menang dalam pilihan raya. Jadi itu sebab kalau kita tengok di Kelantan dan Terengganu, rakyat akhirnya
golongan yang tidak bersetuju dengan Barisan Nasional ini memilih PAS berbanding dengan memilih Amanah ataupun memilih rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Tapi saya fikir Amanah selepas 5 tahun, selepas 6 tahun ditubuhkan, Amanah mempunyai suatu nilai yang lebih baik. Sebab itu kalau kita lihat sebenarnya kalau Amanah boleh memberikan fokus dalam isu-isu di Kelantan, Terengganu, itu isu-isu melibatkan contohnya isu-isu yang melibatkan kemiskinan, isu-isu yang melibatkan infrastruktur yang buruk macam isu-isu air dan seumpamanya. Jadi perjuangan Amanah, dan kalau kita lihat yang mutakhir ini isu-isu yang melibatkan alam sekitar. Sebenarnya kesedaran rakyat ada di situ. Kerana rakyat tahu bahawa alam sekitar itu merosakkan mereka, banjir dalam keadaan yang buruk, masa depan kehidupan mereka. Lepas tu isu-isu melibatkan kemiskinan, kita tahu bahawa Kelantan Terengganu antara negeri paling miskin. Dikala Pakatan Harapan memimpin, Yang Berhormat Menteri Kewangan Pakatan Harapan Saudara Lim Guan Eng berikan 400 juta kepada negeri Kelantan. Kita pun nak tahu juga kerajaan Melayu Islam ni pimpin, berapa juta dia beri kepada kerajaan. Dulu saya tak pernah tanya Saudara Lim Guan Eng kenapa bagi begitu banyak kepada Kelantan, tidak kepada Melaka. Tapi dia sebut bahawa pemberian itu berdasarkan kepada kemiskinan rakyat. Jadi kita tahu bahawa isu utama di Kelantan itu sebab bagi saya Amanah dia tidak bersaing dengan PAS dalam isu yang sama. Isu kita adalah isu yang melibatkan macam tadi, isu-isu yang melibatkan kelaparan rakyat. Dan kita tahu negeri-negeri ini adalah negeri-negeri yang rakyat sebenarnya kemiskinannya cukup tinggi. Dan kalau Amanah boleh membawa isu-isu ini dalam tempoh ke depan ini, Amanah boleh diterima sebagai alternatif kepada PAS itu sendiri. Dan memanglah persaingan kepada UMNO, tetapi sebenarnya UMNO mempunyai baggage yang banyak di sama ada di Semenanjung, di Pantai Barat ataupun di Pantai Timur. Jadi kita dalam masa yang sama kita cuba membina muafakat kita dalam Pakatan Harapan untuk lebih banyak membawa isu-isu rakyat yang kita yakin bahawa rakyat boleh membuka mata untuk melihat suatu pembaharuan dalam politik di Pantai Timur itu. Tapi ada sesetengah penganalisa mengatakan bahawa Amanah kekurangan tokoh di bahagian timur, walaupun di Kelantan ada Dato' Husam Musa dan di Terengganu ada Raja Kamaru Bahari, tapi ketokohan mereka tidak begitu menonjol kalau berbanding dengan pimpinan berbanding dengan pemimpin PAS dan juga pemimpin UMNO. Apakah pandangan YB? Sebenarnya kalau kita lihat macam pimpinan-pimpinan Amanah di Terengganu dan juga di Kelantan, mereka ni mempunyai pengalaman yang luas juga. Macam Datuk Husam Musa pernah menjadi esko kerajaan negeri untuk tempoh yang agak lama juga. Dan Datuk Raja Kamarul pun pernah jadi Timbalan Menteri dalam tempoh Pakatan Harapan. Sebenarnya kalau kita lihat, memang rakyat Kelantan dan Terengganu itu dia sukar untuk berubah kerana dia tahu bahawa kalau dia berubah, maka yang akan menang adalah UMNO dan Barisan Nasional, kerana orang Terengganu dan Kelantan agak suka menerima berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka yang lalu. Tetapi memang cabaran kita di negeri-negeri ini adalah negeri-negeri yang memang kita tak nafikan bahawa PAS sudah lama bertapak, terutamanya di Kelantan. Walaupun Terengganu itu sering bertukar setiap kali pilihan raya antara UMNO dan juga PAS. Tetapi saya yakin bahawa untuk tempoh jangka masa ke depan itu banyak lagi pemimpin-pemimpin muda di kalangan Amanah itu boleh menonjol untuk memimpin gerakan rakyat di Kelantan dan juga di Terengganu. Macam saya sebutkan tadi, selagi Amanah bersaing dengan PAS dalam konteks yang sama, maknanya siapa yang lebih Islam, dia tidak akan dapat memberikan sesuatu yang pembaharuan kepada politik di Kelantan. Tetapi kalau Amanah dapat memberikan fokus kepada isu-isu rakyat, macam saya sebut politik nilai itu, isu-isu melibatkan kemiskinan, isu-isu melibatkan keselamatan, isu-isu melibatkan sosial, kerana negeri-negeri ini mempunyai isu-isu yang utama. Dan kalau Amanah boleh berubah kepada isu-isu itu, maka Amanah akan boleh memberikan satu alternatif baru kepada masyarakat di Pantai Timur, kerana mereka merasakan bahawa kehidupan beragama itu, mereka lihat itu yang ada di Kelantan dan Terengganu. Tapi sebenarnya kehidupan beragama itu adalah memastikan bahawa rakyat keluar daripada kemiskinan, pendidikan lebih baik, sosial antara yang terbaik, dan keselamatan paling utama. Apatah lagi alam sekitar dan seumpamanya. Sebab bagi sesetengah masyarakat Cina, mereka tak berapa faham sangat kenapa penduduk ataupun kenapa pengundi di Kelantan dan
Terengganu, mereka lebih rela bersama dengan PAS walaupun kemajuan mereka dikatakan mundur sangat. Adakah penduduk di Kelantan dan juga Terengganu mereka tak berapa mementingkan material dan mereka mementingkan dunia akhirat? Dia sebenarnya kalau kita lihat masyarakat di Kelantan dan Terengganu ini sudah diabaikan oleh kerajaan di peringkat federal ini dalam tempoh yang panjang. Sebab itu mereka memilih pembangkang kerana apa? Kerana mereka sebenarnya terabai. Kita boleh melihat Kelantan sendiri dalam tempoh panjang oleh kerana mereka pembangkang, mereka diabaikan peruntukan, diabaikan hubungan. Kita boleh lihat hubungan jalan raya saja antara Kelantan dan juga Kelantan dengan Kuala Lumpur ni bukanlah jauh sangat. Tetapi kita boleh melihat dalam tempoh kita dah merdeka 60 tahun ini, kita boleh masih lagi agak sukar untuk pergi ke Kelantan melalui jalan darat kita. Sepatutnya kita boleh melihat bahawa itu sahaja sudah menunjukkan bahawa Kelantan itu sebenarnya dibiarkan. Begitulah juga dengan peruntukan. Kita boleh melihat bahawa Kelantan itu dalam tempoh yang panjang, saya tak nafikan bahawa rakyat Kelantan susah kerana mereka tidak diberikan peruntukan yang sewajarnya oleh kerajaan di peringkat persekutuan. Mereka sudah terabai lama. Sebab itu orang Kelantan, akhirnya mereka oleh kerana mereka merasakan mereka terabai, mereka memilih pembangkang. Dan pembangkang yang dominan dalam tempoh ini adalah PAS. Sebab itu kalau ada pembangkang lain yang boleh menunjukkan bahawa kita boleh jadi kerajaan yang baik dan memberikan sesuatu yang baik, saya fikir rakyat Kelantan dan rakyat Terengganu akan mencari perubahan itu. Tetapi selagi kerajaan di peringkat pusat itu, dan hari ini cabaran kepada PAS juga. Bila dia jadi kerajaan, rakyat Terengganu nak tahu apakah dia dulu, kerana rakyat Terengganu dan Kelantan ini sentiasa akan merasakan bahawa kerajaan di peringkat persekutuan itu tidak memberikan sesuatu yang adil kepada mereka. Sebab itu kalau PAS gagal untuk memberikan sesuatu yang terbaik bila mereka jadi kerajaan, maka orang Terengganu dan Kelantan akan membuka mata untuk membuat perubahan dalam politik yang akan datang. Okey, alih sikit kepada masyarakat umum sebab buat masa kini sebab terlalu banyak politicking dan masyarakat umum nampaknya tidak begitu percaya terhadap orang politik dan mereka berasa semua orang politik, semua politikus sama saja. Sebab sekarang rakyat sudah confused dan juga fed up. Mereka mungkin tidak akan keluar mengundi pada PRU yang akan datang. Jadi bagaimana pandangan YB? Adakah YB berasa khawatir sebab buat masa kini ramai tak kira umur ataupun tak kira bangsa mereka terlalu tertekan kerana COVID-19, kerana situasi ekonomi, kerana peluang pekerjaan tak ada dan orang politik dan pemimpin politik masih bertelingkar merebut kerusi, merebut kuasa dan mereka berasa fed up. Adakah fed up ini akan menyebabkan mereka berasa putus asas terhadap pilihan raya? Dia memang sebenarnya kalau kita lihat, memang saya tak nafikan bahawa rakyat memang akan rasa fed up, terutamanya kepada orang politik. Dan saya sebagai orang politik pun saya boleh rasakan saya kecewa juga dengan politik yang sedia ada. Kerana kenapa kita dibawa dalam keadaan begini? Sebenarnya kalau kita lihat kuasa orang politik hari ini, dia tinggal orang politik main Facebook sama macam rakyat je. Orang politik ni namanya kalau kita tengok ahli parlimen ataupun ADUN ni, trust mereka ni adalah wakil rakyat sebenarnya. Dan tempat mereka mewakili rakyat, suara mereka adalah di parlimen, di Dewan Undangan Negeri. Dan itu adalah trust paling penting kerana di situlah semak dan imbang. Rakyat nak tahu suara mereka dibawa dan isu-isu mereka itu diangkat, dibincangkan dan mereka membuat keputusan di Dewan Undangan Negeri dalam bentuk usul, dalam bentuk undang-undang dan seumpamanya. Dan ini kejayaan Perikatan Nasional. Dia berjaya menghilangkan keyakinan rakyat kepada orang-orang politik dengan harapan mereka bahawa kepercayaan rakyat itu hanya tinggal satu, iaitu pada kerajaan yang ada. Tapi sebenarnya demokrasi itu akhirnya memberikan suatu kesan yang buruk kepada negara kita. Sebab itu saya tak nafikan bahawa memang keyakinan rakyat kepada orang politik itu semakin hari semakin rendah. Sebab itu kita antara perjuangan pemimpin-pemimpin politik ini harus mengembalikan balik sistem kita kepada di landasan yang betul. Kerana kalau kepimpinan politik ini menjadi lemah dan tidak dipercayai oleh rakyat,
So rakyat tidak mempercayai kepada wakil-wakil mereka. Dan ini sebenarnya akan menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri. Jadi semak dan imbang tidak akan berlaku. Rakyat bila tidak percaya kepada kepimpinan itu, maka rakyat tidak percaya kepada struktur negara itu sendiri. Dan sebenarnya macam saya sebut, antara kesan daripada kegagalan COVID kita adalah kerana kita tidak mempunyai suatu kepercayaan besar rakyat kepada sistem kita. Jadi ini sebenarnya kita tak boleh nafikan bahawa bila kita gagal dalam menangani COVID itu, salah satunya adalah kerana rakyat tak percaya kepada sama ada kepada pembangkang, apatah lagi kepada kerajaan. Jadi kalau kepercayaan itu tidak ada, pemimpin suruh rakyat duduk rumah, dia tak duduk rumah. Pemimpin pemimpin buat SOP, rakyat tak percaya dengan SOP itu. Kerana rakyat merasakan bahawa SOP itu ada double standard. Sebab itu rakyat rakyat akan Semua orang pening SOP. ini adalah kesan daripada ketidakpercayaan. Dan hari ini kalau kita lihat apa yang disebut oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham, dia sebut tentang politik ini. Kepercayaan rakyat rendah sebenarnya. Kerana ini yang timbul. Jadi bukan sahaja rakyat tak percaya kepada nak mengundi, tetapi hari ini rakyat sudah tidak percaya kepada apa yang berlaku. Contohnya vaksin. Saya sendiri beritahu rakyat bahawa vaksin itu selamat, tapi ramai lagi rakyat kata, oh belum tentu boleh selamat. Jadi sebenarnya sistem ini kalau tidak diberikan keyakinan kepada rakyat, banyak lagi kesan-kesan dia. Dan macam sebahagian orang hari ini, kita kata duduk rumah selesai COVID. Sebahagian orang kata, kami duduk rumah, kami mati, kami kena keluar. Jadi sebenarnya kenapa ini berlaku? Akhirnya rakyat bertembung. Sebahagian orang setuju duduk rumah, sebahagian orang kata kami mesti keluar rumah. Jadi ini tidak memberi kesan yang baik. Sebab itu kita mesti membetulkan diri sebelum berlaku kepada pilihan raya ataupun kita mengharapkan rakyat mengundi. Kerana kalau rakyat hilang kepercayaan kepada demokrasi ini, yang kesan buruk dia adalah pada negara kita. Kerana rakyat takkan menentukan siapa yang dia nak pilih, terpulang kepada siapa yang akan berlaku. Jadi kalau ini berlaku, sebenarnya kesan demokrasi kita sudah terkebelakang, dan akhirnya yang memberikan kesannya adalah rakyat itu sendiri. Kerana rakyat tidak membuat keputusan dan dibiarkan sahaja negara, dan akhirnya negara itu tidak dapat menentukan masa depan mereka. Dan dasar-dasar kerajaan tidak akan disokong. Kalau peratus mengundi kita rendah dan kepimpinan itu dipilih, jadi apa sahaja dasar kerajaan itu tidak dapat didukung oleh rakyat. Kita kena ingat bahawa sebuah negara bukan dijayakan oleh kerajaan saja. Negara ini sebenarnya adalah negara demokrasi ini mesti dijayakan oleh rakyat. Kerajaan boleh buat satu dasar, kalau tak disokong oleh rakyat dia akan gagal. Dasar paling mudah sekali, kerajaan suruh duduk rumah, rakyat keluar di jalan raya. Jadi itu tidak akan memberikan satu baik. Rakyat kena cari rezeki, sebab kalau tak cari rezeki tu besok mungkin tak dapat tak ada makanan dalam tempat. Kalau kita tengok kerajaan ini, dia tidak memberikan kepercayaan itu. Salah satu contoh sebenarnya dalam struktur COVID kita, memang sebahagian rakyat itu harus dibenarkan untuk mereka bekerja kerana mereka harus mencari pendapatan. Jadi kadang-kadang kita ini sudah terpesong kerana kita mengatakan oh semua orang duduk rumah. Sebenarnya yang duduk rumah hanya segelintir saja. Sebahagian orang harus mencari pendapatan. Sebab itu saya ambil sedikit dalam soal COVID ini. Sebenarnya kita tidak mempunyai satu keutamaan yang betul dalam kita melawan COVID. Dan saya selalu mengambil contoh Korea Selatan. Korea Selatan negara tanpa lockdown dan mereka boleh menyusun sektor pekerjaan 51 juta penduduk dengan 1,900 kematian saja. Walaupun kita memang ada kematian, tetapi mereka boleh mengawal negara mereka tanpa menutup institusi pekerjaan. Dan mereka yang paling bagus adalah mereka sebuah negara yang mempunyai pertumbuhan positif 1.9% pada tahun lalu. Jadi ini sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita lakukan. Dan kalau kita mahu mencari sesuatu yang lebih baik dalam sebuah kerajaan. Okey, kita alih pada Melaka. Jadi apakah formula bagi Pakatan Harapan untuk memenangi Melaka pada PRU yang akan datang? Sebenarnya Pakatan Harapan ini yang paling penting dalam keadaan kita sekarang ini adalah kita harus kekal mempunyai muafakat yang baik. Keyakinan sama parti dalam Pakatan Harapan, dan saya fikir itu antara teras yang kita bina.
Kerana kalau untuk berdepan dengan lawan politik kita, memang kita harus mempunyai satu kesepakatan yang tinggi. Kerana kelebihan yang ada pada Pakatan Harapan adalah kita pernah memimpin 22 bulan. Dan dulu-dulu saya sebelum saya memimpin negeri Melaka, kita banyak buat kajian kepada rakyat, terutamanya di kalangan masyarakat Melayu, termasuk di kalangan masyarakat Cina dan juga masyarakat India di Melaka ini. Sebenarnya kebimbangan rakyat untuk orang Melaka ni lah. Dia tidak pernah ada satu kerajaan selain daripada kerajaan Barisan Nasional. Jadi dia tidak akan ada perbandingan dan kebimbangan dia cukup tinggi, terutamanya termasuk kepada orang Cina. Dia bimbang sebenarnya kalau ambil satu kerajaan yang mempunyai satu risiko yang besar. Jadi walaupun kerajaan yang sedia ada itu dilihat macam Barisan Nasional, mungkin ada isu-isu melibatkan integriti, isu-isu melibatkan pentadbiran yang tidak adil dan seumpamanya, tetapi dia tidak mahu mengambil risiko itu. Tapi bila kita sudah mentadbir 22 bulan, satu kelebihannya adalah rakyat boleh buat pembandingan apa yang dibuat oleh Pakatan Harapan dan apa yang dibuat oleh Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional di peringkat negeri. Dan daripada perbandingan ini dia sebenarnya memberikan sesuatu yang agak positif kepada Pakatan Harapan. Cuma macam saya sebutkan tadi adalah kita di Pakatan Harapan itu mesti mempunyai satu kesepakatan yang kuat dalam kita menyampaikan mesej kepada rakyat. Hari ini kita menjadi pembangkang, kita harus kekal melaksanakan semak dan imbang dengan isu-isu yang kita bangkitkan. Jadi keyakinan rakyat ini yang akan memberikan suatu yang penting dalam kita memastikan bahawa kita boleh memenangi pilihan raya dan juga mentadbir kerajaan negeri Melaka pada masa akan datang. Jadi apakah kekuatan Pakatan Harapan Melaka berbanding dengan Perikatan Nasional Melaka? Dia kalau kita lihat memanglah kita pernah mentadbir kerajaan ini dan itu adalah satu kelebihan ataupun suatu sebab Perikatan Nasional dia tak pernah mentadbir kerajaan Melaka. Yang ada adalah Barisan Nasional dulu. Jadi kita boleh lihat bahawa kelebihan Pakatan Harapan adalah dia pernah mentadbir kerajaan dan dia mendapat satu penilaian yang agak baik juga dengan dasar-dasar yang telah dibuat. Sebab itu saya fikir itu adalah sebahagian daripada kelebihan kita berbanding dengan pilihan raya sebelum daripada di pilihan raya yang ke-14 itu kita datang tanpa ada pengalaman, melainkan sentimen untuk menolak Barisan Nasional. Tapi untuk menghadapi pilihan raya ke-15 kita datang dengan beberapa pelaksanaan yang telah kita buat kepada rakyat itu dan saya yakin bahawa kesannya boleh dirasa sehingga hari ini beberapa dasar yang telah kita tinggalkan dan saya fikir ini baik untuk Pakatan Harapan itu untuk kita menghadapi pilihan raya akan datang. Jadi pada PRU ke-14, Pakatan Harapan memenangi 15 kerusi dan BN 13 kerusi dan kerajaan Pakatan Harapan tidak begitu kuat sangat kalau berbanding dengan Selangor. Sebab itu dalam Bersatu, PKR dan juga DAP masing-masing ada pengkhianat yang menyebabkan tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan Melaka. Jadi bagaimana YB melihat senario ini? Adakah kerana majoriti terlalu kurang, kerusi terlalu kurang menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan Melaka tak begitu kuat sangat dan senang untuk digoncang dan ditumbang? Memanglah kalau kita lihat bila kita dapat kerajaan pada PRU yang lalu kita mempunyai kerjasama dengan Bersatu dan kita tahu bahawa dengan kerjasama itu kita dapat kerajaan, itu kita tak nafikan dan kita tidak mempunyai majoriti mutlak dalam Pakatan Harapan itu sendiri dan sebenarnya bila kita menghadapi pilihan raya yang lalu kita memang tidak mempunyai suatu jangkauan bahawa kita akan dapat negeri Melaka itu sebenarnya. Kita sebenarnya bila kita semak dan kita rancang bukan mudah, bukan dalam penarifan saya pun tak terfikir bahawa saya jadi ketua menteri masa tu sebab kita tidak pernah merancang itu. Kita tak pernah berfikir tentang calon ketua menteri, tak pernah kita bincang. Kita tak pernah bincang siapa nak jadi exco, kita tak pernah bincang. Cuma yang kita yakin bahawa kita memang mempunyai beberapa idea yang baik kalau kita diberikan kemenangan. Sebab itu kita memang ada manifesto dan ada beberapa perkara yang telah kita dan saya fikir macam saya sebut dulu
kita ada 53 inisiatif bila kita memerintah kerajaan negeri itu. Jadi bagi saya untuk kita ke depan itu, walaupun sebelum daripada itu kita tidak punya pengalaman, tetapi dengan pengalaman yang kita ada 22 bulan itu, saya fikir itu jauh lebih baik berbanding dengan Perikatan Nasional, kerana Perikatan Nasional tidak pernah memimpin negeri Melaka. Jadi cuma cabaran kita adalah kepada Barisan Nasional itu sendiri, kerana Barisan Nasional memang adalah kerajaan yang kekal begitu. Tetapi bukanlah mudah saya fikir Barisan Nasional, kerajaan yang sedia ada hari ini, kerjasama antara UMNO dan juga Perikatan Nasional itu untuk bersaing dengan kita. Kerana UMNO dan Perikatan Nasional itu pun bermalah, tapi dalam masa yang sama untuk achieve apa yang kita telah capai itu bukanlah suatu yang mudah, terutamanya dari segi kemampuan kewangan kerajaan, insentif yang diberikan kepada rakyat, dan dia insentif, bukan semua kerajaan memberikan insentif, tapi dia harus melihat juga dengan keupayaan kewangan kerajaan itu sendiri. Okey, bagaimana dengan pengagihan kerusi yang ditinggalkan oleh Bersatu? Setakat ini apakah perkembangan? Kalau kita lihat cabaran kepada politik kita, walaupun kursi itu sudah ditinggalkan, tetapi di peringkat Pakatan Harapan kita masih menjadi tanggungjawab kita untuk melaksanakan program-program melibatkan kebajikan. Lepas tu kita memastikan bahawa semak dan imbang itu berlaku juga di dun-dun yang ditinggalkan itu. Kerana kita yakin bahawa sokongan rakyat kepada kita, saya ambil satu contoh pada kerusi macam Teluk Emas. Sebenarnya kerusi Teluk Emas itu sebelum ada Bersatu pun, walaupun kita tidak pernah menang, tetapi kita pernah pada PRU yang ke-13 dengan majoriti hampir sekitar 700 undi saja. Maknanya kerusi itu, sokongan kepada Pakatan Harapan itu sudah wujud. Masa itu adalah Pakatan Rakyat. Jadi ini yang kita lihat, bahawa sokongan asas kita sudah ada. Cuma bila kita sudah mentadbir dan kita mempunyai sokongan-sokongan baru, maka itu mesti diyakinkan rakyat bahawa kita memang boleh terus mentadbir kerajaan negeri itu. Jadi bagaimana YB melihat hubungan UMNO dan Bersatu di peringkat Melaka? Contohnya pengerusi UMNO BN Melaka Datuk Seri Abdul Rauf dengan pengerusi Bersatu Datuk Rafiq nampaknya tak begitu sehaluan. Betulkah bacaan tersebut? Dia macam saya sebutlah, masing-masing mempunyai matlamat politik masing-masing, dan masing-masing memang mahu jadi ketua menteri. jadi sebenarnya bila ketua menteri ada seorang jadi kalau masing-masing mahu bersaing untuk memimpin negeri, memang dia akan wujudkan pertembungan, melainkan salah seorang boleh mengalah lah, itu saja. Tapi kita tahu bahawa Bersatu memang mencari tempat. Dan UMNO, saya tak nafikan bahawa UMNO adalah parti politik terkuat di negeri Melaka, walaupun mereka asalnya tidak mempunyai majoriti. Tetapi macam saya sebut, politik ini kerjasama cukup penting. Walaupun kita parti terkuat, tapi tanpa kerjasama yang baik, maka kita tak akan dapat boleh memimpin. Jadi sebab itu, formula Pakatan Harapan itu adalah satu formula yang baik untuk negeri Melaka. Sebab kita kalau nak memimpin, bagi saya untuk masa depan negeri Melaka, tidak ada lagi parti yang dominan. Kerana UMNO itu menang di negeri Melaka selama ini bukan kerana rakyat Melaka mahu menyokong dia. Kita kena ingat bahawa UMNO menang di kerusi macam di kerusi Tabur Naning, pengundi 10,000, tapi DAP menang di kerusi Kesidang, pengundi hampir 36,000. Jadi jadi kalau kita lihat demokrasi ini sebenarnya tidak tulen. Bagi saya di Melaka ini majoriti rakyat sudah menolak UMNO. Cuma agihan kerusi itu tidak dibuat secara adil. Satu don kerajaan yang ada hari ini sama dengan tiga don di peringkat pembangkang ni. Jadi sebenarnya ini tidak adil dalam sistem politik kita. Jadi saya fikir dari segi majoriti rakyat, saya fikir Melaka memang tapak yang baik untuk Pakatan Harapan. Dan yang penting adalah kerjasama kita. Dan macam saya sebut tadi, muafakat kita bukan kerana mana-mana parti mahu menjadi dominan, tetapi kita harus bekerjasama untuk masa depan Melaka yang lebih baik. Jadi setakat ini muafakat antara ketiga-tiga parti Pakatan Harapan, Amanah, DAP dan juga Keadilan. Bagaimana YB menilai kemuafakatan antara tiga parti-parti ini? Adakah apa-apa isu timbul yang perlu diselesaikan ataupun perlu ditangani? Saya sepanjang memimpin Pakatan Harapan Melaka ini, memanglah banyak isu-isu berbangkit. Tetapi sebenarnya bagi saya dia bukanlah isu-isu yang besar.
Kerana pengalaman kita dalam Pakatan Harapan bersama bersatu dulu banyak juga isu-isu besar, tetapi dalam Pakatan Harapan ini saya fikir walaupun ada isu tetapi semangat Pakatan Harapan itu adalah semangat yang hampir sama. Semangat mahu membina satu kerajaan yang lebih baik, semangat mahu melakukan sesuatu yang betul dalam sistem kerajaan kita. Jadi tolak ansur ini banyak berlaku. Sebenarnya saya memang cukup rasa bila kerjasama dalam Pakatan Harapan ini, sebenarnya bila kita sebut kawan-kawan kita ni memang ikhlas untuk bekerjasama. Kerana keikhlasan ini memang benda yang macam sebut tadi lah, dia subjektif. Tapi dia boleh dibuktikan dengan tindakan, dengan cara, dengan sikap, dengan apa yang kita buat. Sebab itu pengalaman saya sepanjang memimpin Pakatan Harapan Negeri Melaka ini, rakan-rakan dalam PKR, dalam DAP dan dalam amanah itu masing-masing memang mempunyai keikhlasan untuk bekerjasama, dan saya fikir itu teras yang agak baik. Sebab itu kita tak pernah khianat sesama kita dalam konteks tiga parti ini, dan saya fikir itu antara perkara paling utama untuk kita pastikan bahawa kita boleh kekal memberikan sesuatu yang terbaik untuk rakyat. Terima kasih banyak-banyak YB Adli kerana meluangkan lebih daripada 1 jam untuk berkongsi dengan saya dan berkongsi dengan pandangan dan juga pendapat. Semoga YB maju jaya dalam kerjaya politik dan harap satu hari nanti boleh jemput YB Adli untuk datang ke studio untuk buat fizikal punya interview. Terima kasih juga Mr. Lam kerana jemput saya untuk sesi ini。 Okay, all the best to you, sir. Thank you. 感谢你收看和收听这一期的疯人馆。那么文字报道，请留意精彩大马的网站。再见。